Salam sejahtera, selamat pagi. Soalan saya, apa berlaku jika Anwar Ibrahim bergabung dengan Muhyiddin Yassin? Satu landscape politik, satu keadaan yang pasti mengguncang landscape politik Malaysia secara menyeluruh. Bagi anda yang mau dengar ulasan saya untuk perkara ini, sila tinggalkan komen, saya mau teruskan. Jadi pagi ini kita mau sebut apa bakal berlaku jika Anwar Ibrahim bergabung dengan Muhyiddin Yassin. Apa bakal berlaku? Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan bagi anda yang memerlukan satu produk, nama dia Transofactor. Ini gambar dia, produk Transofactor daripada Full Life Research Malaysia Sendirian Berhad. Okey, Transofactor ini adalah produk saintis ya. Ini bukan ubat, ini bukan herba, ini bukan suplemen semata-mata. Nama dia memang Transofactor. Itulah nama dia, Transfer Factor daripada Full Life Research Malaysia Sendirian Berhad. Transofactor ini sudah dikaji oleh saintis selama berpuluh-puluh tahun. Saintis dia pula daripada seluruh dunia telah buat kajian dan mendapati Transofactor boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Nah, bagi anda yang ada sakit penyakit yang disebabkan oleh imun badan yang lemah, macam kencing manis, darah tinggi, gout, apalagi autoimun, SLA, lupus, macam-macam lagi, kanser thyroid, kanser, macam-macam lah, segala jenis penyakit lah. Apalagi kalau 3 serangkai, sila hubungi saya kerana anda memerlukan imun badan yang kuat. Hanya dengan imun badan kuat saja anda boleh melawan penyakit dengan lebih optimum dan ada harapan untuk badan anda sendiri yang melawan penyakit dan boleh sembuh. Okey? Tinggalkan komen anda, kita berusahalah sungguh-sungguh. Anda boleh telefon saya di nombor yang tertera. Telefon nombor yang tertera ini. Okey, baik. Senario bergabung Anwar dan Muhyiddin, ini satu realiti atau fantasi? Adakah ini satu realiti atau fantasi? Tuan-tuan dan puan-puan, gabungan antara Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin bukan sahaja tidak dijangka, malah bertentangan dengan sejarah politik mereka. Itulah, ini suatu yang Ripley believe it or not, ini memang betul-betul mengejutkan ini kalau betul-betul berlaku. Pada tahun 2020 Anwar lawan Langkah Seraton yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin. 2021-2022 Anwar kecam Muhyiddin Yassin sebagai simbol kegagalan kerajaan Perikatan Nasional apabila ada isu darurat, isu pandemik dan isu ekonomi. 2023 hingga 25 pula retorik kluster mahkamah dan kerajaan gagal terus digunakan oleh PH terhadap PN. Jadi, jika mereka bergabung, ia mesti atas dasar strategic survival, bukan prinsip. Dan ini akan ada kesan besar pada masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kesan politik langsung, gabungan super majority. Gabungan super majority, raja segala kuasa. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau mereka bergabung, ini jadi gabungan super majority, raja segala kuasa. Jika Anwar Ibrahim dan Muhyiddin bergabung, mereka akan membentuk kerajaan super majority yang melebihi 2/3 parlimen. Ini membolehkan pindaan perlembagaan, reformasi besar-besaran atau sebaliknya pengukuhan kuasa elit. Blok pembangkang akan lumpuh kerana tiada lagi paksi untuk alternatif. Impaknya sebagai contoh, reformasi institusi boleh diteruskan atau demokrasi Malaysia akan menjuna menjadi sistem separa authoritarian dengan satu gabungan dominan tanpa semak dan imbang. Ini bahaya. Dan implikasi kepada 3 blok besar, PKR dan PH, boleh mecah 2.
Boleh pecah dua kah? Itu soalan dia. Ramai penyokong progresif dan golongan reformasi akan kecewa dan berasa dikhianati. Tokoh-tokoh seperti Rafizi, Fahmi Fadzil, Syed Ibrahim mungkin tarik diri atau bangkit sebagai satu blok alternatif yang lain. DAP pula berdepan dengan dilema besar. Kekal dalam kerajaan dominan bersama PAS bersatu atau keluar. Seterusnya bersatu pula kena rebranding atau reputasi musnah. Bersatu kehilangan naratif melawan Anwar dan menegakkan Islam Melayu Tulen. PAS pula boleh menolak gabungan ini, mewujudkan pakatan baru ultra konservatif dengan NGO Islamis. UMNO pula pastinya kesannya ialah mereka pasti akan terpinggir sepenuhnya. Mereka akan pasti terpinggir sepenuhnya. UMNO akan menjadi tidak relevan. Kedua-dua Anwar dan Muhyiddin tidak perlukan UMNO lagi. Ini akan menyebabkan perpecahan total dalam UMNO. Ada yang lompat kepada Anwar, ada yang lompat kepada Muhyiddin, ada yang akan tinggal sebagai pembangkang kecil. Jadi ini semualah yang akan berlaku kepada implikasinya. Tuan-tuan dan puan-puan, implikasi secara sosial dan ekonomi pula. Nombor satu, untuk aspek ekonomi, pelabur akan lihat kestabilan politik yang lebih kukuh dengan pergabungan ini. Kemudian nombor dua, dari segi aspek dasar. Aspek dasar implikasinya, mereka boleh meluluskan dasar yang lebih besar. Dasar yang lebih besar, contohnya MA63, subsidi dan lain-lain. Untuk sosial pula, implikasinya adalah terjadinya unity government sebenar yang tercapai. Unity government, kerajaan perpaduan yang sebenar. Okey. Jadi secara analisis tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, kejap. Parking dulu. Okey, secara analisis, adakah ini jalan bijak untuk Anwar Ibrahim atau Muhyiddin Yassin? Adakah ini satu langkah yang bijak? Kelebihan untuk Anwar, nombor satu, beliau akan dapat kukuhkan kuasa tanpa bergantung kepada UMNO atau DAP. Beliau boleh lumpuhkan pembangkang tanpa sebarang pilihan raya. Beliau juga boleh reset kabinet dengan tokoh bersatu yang lebih mesra teknokratik. Tapi ada risiko untuk Anwar Ibrahim. Risikonya, beliau boleh dikhianati oleh penyokong reformasi. Beliau juga boleh dicop sebagai pengkhianat prinsip. Beliau juga boleh kehilangan kredibiliti jangka panjang, terutamanya dalam sejarah politik Malaysia. Kelebihan untuk Muhyiddin pula, beliau boleh berkuasa semula tanpa PRU. Beliau boleh merebut semula naratif Islam Melayu dalam kerajaan pusat. Tapi risiko untuk Muhyiddin Yassin adalah beliau boleh kehilangan identiti politik, dilihat menjilat ludah sendiri, ditolak oleh akar umbi bersatu dan PAS. Kesimpulannya tuan-tuan, gabungan ini adalah langkah strategik paling radikal tapi paling berisiko tinggi. Gabungan Anwar dan Muhyiddin Yassin akan mencipta kerajaan paling stabil dari segi nombor, tapi paling tidak stabil dari segi legitimasi moral dan kepercayaan rakyat. Ia boleh menghasilkan gabungan Melayu Islam teknokrat yang kuat betul, atau gabungan elit penguasa yang menutup terus ruang semak dan imbang di parlimen. Dalam politik tuan-tuan, bukan siapa yang kuat akan menang, tapi siapa yang bijak membaca masa, sentimen dan persepsi rakyat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan komen anda. Share kepada kawan-kawan. Bye-bye.